Selamat siang dan selamat beraktivitas kepada semua pelajar. Bertemu sekali lagi dalam channel Belajar Matematik, channel Om Zaimus. Satu channel yang membahaskan persoalan matematik menengah atas secara tuntas, tajam, aktual dan terpercaya. Jadi materi pembelajaran kita pada hari ini ialah kita akan mencari luas permukaan kubus dan kuboid. Baik, lihat dua bongkah dalam kertas putih yang terdapat di skrin anda, iaitu bongkah yang atas ni dan bongkah yang bawah ni. Baik, jika saya kata bongkah yang atas ini ialah kubus, bermaksud panjang, lebar dan tingginya adalah sama panjang. Maknanya sisinya mempunyai panjang yang sama. Maknanya kalau sini 2, sini pun 2, sini pun 2 cm. 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2. Semua sisinya 2 cm, iaitu sama panjang. Bila sisinya sama panjang, kita panggil dia adalah kubus. Manakala kuboid bertentangan dengan kubus, di mana untuk kuboid sisinya tidak sama panjang. Contohnya, untuk bongkah ini, kita tengok sisi ni dan tinggi dia tak sama panjang. Bila tak sama panjang, kita panggil dia kuboid. Jadi saya harap pelajar boleh membedakan mana satu kubus dan mana satu kuboid. Baik, kita lihat kubus dahulu. Okey, untuk kubus, oleh kerana sisinya sama panjang, maksudnya kalau sini 2, sini 2, sini 2, semua 2 cm, maka sifat geometri bagi kubus ialah mempunyai 6 permukaan rata berbentuk segi 4 sama. Kenapa saya kata segi 4 sama? Sebab panjang ni dengan panjang ni adalah sama. Dia ada 6 sebab bila kita bentangkan kubus ni, okey, bentangkan maknanya saya buka, saya gunting dan saya bentangkan. Jadi katakanlah ini tapak dia. Okey, kita lihat tapak bagi kubus ni, katakanlah ini tapak dia. Okey. Tapak dia saya taruh sini. Ini tapak dia. Okey. Dan saya gunting di sini, sisi ni dengan sisi ni dan saya bentangkan. Okey. Kemudian saya gunting sisi ni, saya gunting sisi ni juga. Jadi bila saya gunting, permukaan segi 4 sama yang di sebelah kiri ni akan menjadi yang ini. Okey. Tapak dia yang ni lah, yang tengah ni. Kemudian permukaan berbentuk segi 4 yang atas dengan permukaan berbentuk segi 4 yang sebelah kanan ni, dia akan jadi yang ini dengan yang ini. Okey, sebab saya dah gunting tadi kan. Jadi yang belakang, permukaan yang belakang ni akan jadi ini, permukaan segi 4 sama yang depan ni akan jadi yang ini. Okey, ini bentangan bagi kubus. Tapi bentangannya tak seperti macam ni lah. Kadang-kadang ada pelajar yang dapat bentangan yang berbentuk lain. Itu bergantung di mana pelajar buka dan gunting bongkah ni, kubus ni. Okey, pelajar boleh buat penerokaan macam mana bentangan kubus. Terdapat pelbagai bentuk bentangan kubus. Kadang-kadang ada pelajar yang dapat 10 bentangan, bentuk yang berbeza, 11, 12. Tapi bergantung kepada eksplorasi pelajar lah. Berapa maksimum bentangan, bentuk bentangan bagi kubus, pelajar boleh explore. Adakah 10, adakah 11. Begitu juga untuk kuboid. Katakanlah ini tapak dia. Okey, ini tapak dia. Okey, bila saya buka, saya gunting di sisi ini dengan sisi ini. Jadi yang sebelah kiri, permukaan berbentuk segi 4 tepat. Ini bukan segi 4 sama sebab sisi tak sama. Jadi yang ini. Yang ini tapak dia tadi. Okey, permukaan yang atas dengan yang kanan ni akan jadi yang ini. Dua ni. Dan yang belakang dan depan, ini yang belakang, ini yang depan. Ini bentangan cara saya lah. Dia akan berbentuk seperti ini, bentangan dia. Seperti yang saya tegaskan dan katakan tadi bahawa bentangan pelbagai. Bergantung di mana pelajar buka, gunting dan bentangkan. Okey, pelajar boleh buat eksplorasi lah berapa bentuk berbeza bagi bentangan sebuah kubus atau kuboid. Baik. Kita teruskan dengan materi kita, iaitu untuk mencari luas permukaan kubus dan kuboid. Baik, untuk kita lihat kuboid dulu, kita lihat kubus dahulu. Katakanlah pelajar, panjang ni ialah 2 cm. Jadi kalau sini 2, sini pun mestilah
2. Kenapa 2? Sebab sisinya sama panjang. Tinggi dia ni pun 2 cm. Jadi untuk rumus luas permukaan kubus, okey, saya tuliskan dekat sini. Rumus luas permukaan kubus. Okey, luas permukaan kubus sama dengan, okey, ada berapa permukaan rata yang berbentuk segi 4 sama bagi kubus ini? Ada 1, ada 2, ada 3, ada 4, ada 5, ada 6. Jadi kita ambilkan 6, kita darabkan dengan satu luas segi 4 sama. Okey, kita darabkan dengan satu luas segi 4 sama. Okey, katakanlah saya ambil yang tapak ni. Jadi kalau sini 2, sini pun 2, sini 2. Okey, sini pun 2. Sebab dia segi 4 sama, sama panjang. Jadi kalau 1, untuk mencari luasnya, apa formula rumus luas segi 4? Tak kira segi 4 sama atau segi 4 tepat. Iaitu panjang kali lebar. 2 kali 2. Jadi 1 ni, 2 kali 2 dapatlah 4 dia punya luas dia. Jadi di sini, rumus untuk luas permukaan kubus ialah 6 darab 4. Jadi kita dapat 24 cm persegi. Baik, itu saja, mudah. Maknanya kita ada 6 bentuk rata permukaan kubus. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita darabkan untuk luas satu bentuk ni yang berbentuk segi 4 sama ni. 6 kali 4, 24. Simple. Baik, begitu juga untuk kuboid. Okey, katakan saya kata panjang ni ialah 2 cm. Katakanlah panjang ni ialah 8 cm. Katakanlah tinggi dia 3 cm. Okey? Yang kuboid ni agak berbeza sedikit lah. Okey, kita tengok luas yang tapak ni dulu. Luas tapak ni kalau sini 2, sini pun 2. Kalau sini 8, sini pun 8. Jadi 2 kali 8, kita dapat yang sini 16. Jadi kalau sini 16, sini pun 16, sini pun 16, sini pun 16. Sebab dia kongruent. Okey, sama bentuk, sama saiz. Jadi, rumus bagi luas permukaan kuboid sama dengan, kita ada berapa? Bentuk yang 16 luas ni, ada 1, ada 2, ada 3, ada 4. Jadi, kita darab 4 darab 16, kita tambahkan. Okey, kita ada lagi bentuk ni dengan bentuk ni, iaitu permukaan depan dengan belakang. Hanya dia sahaja yang kongruent, yang sama saiz. Jadi dia ada 2, kita darabkan 2, darabkan. Okey, untuk ini satu luas dia ialah berapa? Okey, kalau sini 2, sini 2, sini pun 2. Jadi kalau sini 2, sini pun 2 cm. Okey. Yang ini berapa? 3. Jadi kalau sini 3, sini pun 3. Jadi 2 darab 3, kita dapatlah 6. Jadi kita sebab ada 2, ada 1, ada 2, maka 2 darabkan 6. Maka kita dapat 4 kali 16, 64. Tambahkan 2 kali 6, 12. Maka dapatlah 76 cm persegi. Itu sajalah untuk luas permukaan kubus dan kuboid. Mudah. Saya rasa sangat mudah dan pelajar tengok saja gambar, tengok gambar ni dah boleh buat. Okey, macam mana nak cari luas permukaan dia. Baik pelajar, oleh kerana ini terlalu simple, saya akan kasih satu contoh yang melibatkan gabungan bongkah. Okey? Kita lihat contoh yang pertama. Okey, lihat contoh ni. Ini dia. Gabungan bongkah yang biasa ditanya dalam peperiksaan. Baik, kita lihat dulu gambar sebelum kita jawab soalan. Okey, yang bawah ni adalah kubus. Kenapa kubus? Sebab tengok tanda stroke ni. Bila ada tanda stroke ni, maksudnya sisi dia sama panjang. Jadi kalau sini 10, sini 10, sini pun 10, sini 10. Jadi bila sisi sama panjang, kita panggil kubus, bukan kuboid. Jadi gabungan antara kubus dengan yang atas ni dah sure lah. Yang atas tu memang kita dah tahu, dah kenal, iaitu piramid. Jadi bongkah ni terdiri daripada kubus dengan piramid.
Dia combine, dia lekatkan pada tapak piramid ni yang berwarna merah. Jadi kalau soalan kata nak cari luas permukaan bongkar, luas permukaan ni pelajar kena faham ya, luas permukaan ni adalah luas yang berada di luar sahaja, permukaan luar. Yang dalam, yang contoh yang tapak piramid ni tak dikira kerana telah tertutup. Okey? Sebab dia letakkan di atas kubus. Jadi untuk mencari luar permukaan ni kita ambil yang luar sahaja. Untuk kubus kita ada 5 permukaan luar sahaja. Depan, belakang, sisi kanan, sisi kiri dengan tapak. Jadi hanya ada 5. 1, 2, 3, 4, bawah 5. Okey, jadi maksudnya kalau nak cari luas permukaan bongkah ni, okey, untuk kubus kita kena darabkan 5 sebab dia hanya ada 5 sisi yang berada di luar. Yang dalam ni sebab dia dah tertutup dengan piramid. Jadi kita darabkan 5 darabkan 1 luas segi 4 sama. Okey. Kita tambahkan dengan, okey, kita lihat piramid. Piramid ada berapa permukaan sisi yang berbentuk segitiga. Yang tapak piramid tak perlu sebab dah tertutup. Jadi ada 4. 1, 2, 3, 4. Jadi kita darabkan 4, okey, luas 1 segitiga. Itulah dia punya cara dia. Jadi kalau pelajar tanya kenapa cikgu yang tapak berwarna merah ni tak dikira, sebab dia telah tertutup. Pelajar kena ingat ya, luas permukaan hanya bahagian permukaan luar saja, dalam tidak dikira. Dia berbeza dengan isi padu. Kalau isi padu yang kita akan belajar untuk next video, isi padu lain. Tapi mauduk perbahasan kita kali ini ialah luas permukaan. Jadi yang bahagian luar sahaja. Yang luar sahaja. Okey? Yang dalam, yang bertindih tak boleh dikira. Okey, kita teruskan. Jadi kita darabkan 5 darab 1 luas segi 4 sama. Okey, katakanlah kita ambil segi 4 sama yang ni lah, yang bawah ni. Panjang kali lebar. 10 kali 10. 10 kali 10 ialah 100. Jadi 5 darab 100 tambah 10 kali 10 100. Satu luas segi 4 sama. Okey, kemudian kita darabkan 5 tambah 4 darab luas segitiga. Ini segitiga. Apa rumus luas segitiga? Setengah darab tapak dia ni. Jadi kalau sini 10, sini 10, sini pun 10. Darab tapak, darab tinggi. Okey, tinggi piramid yang mana? Kalau daripada sini sampai sini ni, ini bukan ini tinggi piramid. Maaf ya, tinggi yang di sini tinggi segitiga. Jadi kalau tinggi segitiga yang ni daripada puncak ni ke kaki segitiga yang berada di tengah-tengah. Yang ini. Okey, jadi kita nak cari yang ini. Yang ini. Okey? Yang ini tinggi segitiga yang ini. Berapa tinggi dia? Okey? Baik. Kita tahu kalau sini 10, sini pun 10. Cuba kita bagi 2. Maksudnya kalau sini 10, kita bahagi 2 dapat 10 bahagi 2 dapat 5. Jadi yang tengah-tengah ni ialah 5. Jadi saya panjangkan hingga membentuk segitiga bersudut tegak. Okey, saya turunkan ke bawah ni, ke pusat dia. Kemudian saya sambung. Jadi maksud saya tadi, kalau sini 10, sini 10, jadi separuh 10 ialah 5. Jadi sini 5. Okey. Berapakah pula yang ni tinggi piramid? Okey, kita tengok soalan sekali lagi. Dia kata, gabungan sebuah piramid dan kubus dengan tinggi bongkah, ini bongkah 22. Maksudnya tinggi bongkah ni 22. Kalau sini 10, sini 10, sini 10. Jadi sini 10, sini 10. Jadi yang ini ialah 10 cm. Jadi dia beri tinggi bongkah ialah 22. 10 lagi berapa 22? Maksudnya lagi 12 cm. Sebab 12 tambah 10 ialah 22. Atau 22 tolak 10 dapat 12. Jadi kalau sini 12, maka tinggi piramid ialah 12. Jadi ini ialah 12. Jadi sekali lagi, kita dah bentuk segitiga bersudut tegak. Kalau triple Pythagoras, saya sudah hafal. 5, 12, jadi sini berapa?
13. Jadi tinggi dia ialah 13 cm. Okey, 5, 12, 13. Ingat lagi, triple Pythagoras. 3, 4, 5, 5, 12, 13, 6, 8, 10, 7, 24, 25, 8, 15, 17, 9, 12, 15. Jadi tinggi dia ialah 13. Pelajar terus dapatlah. Tinggi dia ialah 13. Ini adalah tinggi segitiga ya. Bukan tinggi piramid. Tinggi piramid daripada puncak ke tengah ni. Okey. Katakanlah pelajar tak tahu macam nak dapat 13, kalau nak guna rumus macam ni Rumus dia ialah sebab kita nak mencari hipotenus, maka kita ambil 5 kuasa 2 tambah 13 kuasa 2 sama dengan 5 kuasa 2 ialah 25. Jadi 25 tambah 13 kuasa 2 ialah 169. 169 tambah 25. Berapa? 169 tambah 25. Kalau nak guna kalkulator, 25 tambah 169. 194. Oh sorry, cikgu silap ya. Sini bukan 13. Ini tadi 5. Yang sini ialah 12. Okey, jadi 12 kuasa 2. Jadi 12 kuasa 2 ialah 144. 25 tambah 144, kita dapat 225. 25 tambah 144, kita akan dapat 169. Sorry, 169. Jadi kita akan dapat 13. Punca 169 dapat 13. Jadi itu yang dia dapat 13 ni. Okey. Jadi saya harap pelajar fahamlah. Jadi kita teruskan. Maka 5 kali 100, 500 tambah 10 kali 100, 10 kali 13, 130. 130 bahagi 2 ialah 65. 65 darab 4. Jadi 65 darab 4 sama dengan 260. Sekali lagi 10, 13 darabkan 130 bagi 2, 65. 65 darab 4, 260. Jadi 500 tambah 260 ialah 760 cm persegi. Jadi pelajar, luas permukaan bongkah, ini bongkah terdiri pada kubus dengan piramid. Luas permukaan dia ialah 760 cm persegi. Baik, jadi saya harap pelajar faham. Jadi hari ini ringkas saja kita belajar luas permukaan kubus dan kuboid. Sekali lagi, kalau orang kata apa itu kubus, kubus mempunyai sisi yang sama panjang. Maksudnya panjang dia, lebar dia, tinggi dia sama panjang. Kalau kuboid pula, sisi dia tak sama panjang. Ini bentangan dia dan rumus dia seperti ini. Sebab kubus ada 6 permukaan yang berbentuk segi empat sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 darabkan 1 luas segi empat sama. Cukup. Untuk kuboid pula, dia ada 4 permukaan yang sama yang berbentuk segi empat tepat. Jadi kita darab 4, darabkan 1 luas segi empat ni, tepat ni. Dan ada lagi 2, 1, 2 iaitu depan belakang yang berbentuk sama. Kita 2 darabkan ambil 1 luas dia. Itu rumus untuk luas permukaan kuboid. Jadi itu saja kita punya PDPC kali ini. Jadi saya harap pelajar semua faham. Dan kalau boleh, untuk luas permukaan kubus dan kuboid ini, bila saya kasih latihan, tolong buat. Jadi sampai berjumpa lagi untuk video yang akan datang. Selamat siang dan sekali lagi selamat beraktivitas kepada pelajar semua. Sekian, terima kasih.